Dengan tiba-tiba perempuan yang cantik tu berubah jadi seorang nenek tua tau. Berkedut-kedut ni dahi perempuan ni. Kalau tadi rambutnya ikat kemas cantik, kali ni dah serabut dah. Baju dia tu dah lusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi malam ni korang dalam Malam Mistik di channel Anas Rahmat. Malam ni aku nak ceritakan kat korang ada dua kisah. Dua kisah yang berlaku sebenarnya dekat kawasan aku sendiri, dekat Johor Bahru. Okey, sebelum aku nak start cerita yang aku nak sampaikan kat korang malam ni, okey, seperti biasa guys, like, share dan subscribe channel aku. Jangan lupa tekan butang loceng supaya korang boleh menerima notifikasi cerita aku di akan datang. Okey, simple je malam ni. So cerita yang aku nak sampaikan kat korang malam ni, kisahnya pasal makhluk yang menumpang ni. Dia menumpang kat kenderaan orang ni. Cerita ni memang dah biasa sangat lah berlaku dekat persekitaran kita ni kan. Lebih-lebih lagi kalau kita ni buat kerja malam. So aku tak nak cerita panjang pasal intro je. Aku nak terus je cerita malam ni supaya tak panjang sangat cerita yang aku nak sampaikan kat korang ni. Okey, cerita pertama guys. Kisah yang pertama ni aku nak ceritakan kat korang kisah seorang brother teksi ni yang masa tu dia on job lewat malam. Okey, sebenarnya perkara biasa je kan kerja lewat malam untuk driver teksi ni. Biasanya diorang okey je sebab dapatlah gaji lebih sikit kan. Sebab bila lewat malam ni meter kira double price. Okay, hari tu masa Abang Ali ni tengah berpusing-pusing tengah cari penumpang, dia terima satu panggilan radio lah, radio teksi. Ada penumpang yang perlukan khidmat teksi dari Kampung Danga. Mula-mula Abang Ali ni malas jugalah nak ambil penumpang kat kawasan tu sebab dia tengah berada kat kawasan Lakin tau. Okey, kalau korang nak tahu, Danga dengan Lakin ni bukan dekat lah, jauh jugalah perjalanan dia. Memandangkan dah berkali-kali walkie-talkie radio tu berbunyi minta pemandu ambil penumpang ni, tapi tak ada orang pun yang nak menyahut. So Abang Ali ni terasa macam bersalah menolak rezeki lah. So Abang Ali ni pun ambil keputusan untuk ambil je penumpang kat Kampung Sungai Danga tu. Walaupun sebenarnya dia berada di luar kawasan radar yang patut dia boleh bawa lah. Dia tengok jam kat tangan dah nak menunjukkan jam 11.30 malam lah. Dia fikir ambil je lah kan, rezeki jangan ditolak. Itu memang prinsip Abang Ali lah sebenarnya. Perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 15 minit lah ke lokasi alamat yang diberikan tu. Sampai je kat lokasi tu, alamat yang diberikan tu tak wujud pun. Abang Ali ni terasa macam buang masa lah kan. Dah lah kat kawasan Ceruk, nak sampai ke situ jalan sunyi lagi, dengan jalan berlubang-lubang lagi, dengan kawasan hutan pedalaman lagi. Sampai-sampai alamat tu tak wujud pula. So membebel lah Abang Ali ni, terasa geram kan, seolah-olah macam kena scam lah. Kawasan Kampung Sungai Danga ni sebenarnya memang sedikit ceruk pedalaman lah. Memang susah lah nak dapatkan penumpang lain, lagi-lagi pula pada lewat malam. Abang Ali ni ambil keputusan nak patah balik je tau. Dia nak menuju ke penghentian bas Lakin. Sekurang-kurangnya kat situ meriah lah sikit kan. Adalah juga harapan nak dapatkan penumpang lewat malam ni. Masa dalam perjalanan nak ke Lakin tu, dekat satu jalan gelap dan sunyi tu, Abang Ali ada nampak satu sosok seorang perempuan tahan teksi dia tau. Abang Ali ni tak fikir panjang tau untuk berhentikan teksi dia untuk nak ambil penumpang tu. Bagi dia memang rezeki lah kalau dapat penumpang kat kawasan sunyi macam ni kan. Bila perempuan tu naik, perempuan tu duduk dekat seat belakang tau. Abang Ali pun tanyalah kan nak ke mana. Dia cakap dia nak ke Jalan Noncik. Tapi sebelum sampai ke Jalan Noncik tu, dia minta Abang Ali ni singgah kat Kampung Mahmudiah untuk ambil kawan dia.
Kira 2 trip lah senang cakap. Sebelum ke Noncik tu singgah ke kampung Mahmudiah untuk ambil kawan dia. So Abang Ali pun selepas onkan meter, dia terus je lah menuju ke lokasi yang perempuan ni nak pergi tu. Sebenarnya kat fikiran Abang Ali ni tak terlintas langsung apa-apa pun perkara yang mistik maupun benda-benda yang seram ni yang berkaitan dengan perempuan yang dia ambil ni. Dekat fikiran dia, dia rasa syukur sekurang-kurangnya ada penumpang lah yang nak naik taksinya kan. Dari langsung tak ada kan. Dah lah datang dari jauh ke kawasan ni kan, sampai lokasi pula tak ada penumpang. So Abang Ali ni masih marah tau sebenarnya bila memikirkan orang yang sengaja nak scam radio taksi ni. Nak buat prank lah agaknya kan, konon-kononnya kan. Tapi tak sedar menyusahkan orang-orang sebenarnya. Sebenarnya perkara macam ni dah banyak kali berlaku tau. Call panggil taksi datang, sampai kat rumah alamat pun tak wujud. Dah banyak kali lah driver lain kena. Tapi tak sangka pula kan Abang Ali antara driver yang dah terkena juga hari tu kan. Masa perjalanan tu Abang Ali pun ajak lah perempuan ni berbual. Kenapa tunggu teksi malam-malam kat tempat sunyi ni? Tak takut ke? Sambil Abang Ali tengok cermin kat tengah tu lah. Dalam hati Abang Ali ni cakap, cantik juga perempuan ni. Wangi pula tu kan. Perempuan tu tengok Abang Ali, dia senyum je. Tapi dia tak jawab pun apa-apa yang Abang Ali soal pun. Bila soalan Abang Ali tu tak terjawab, Abang Ali pun diam je lah. Mungkin perempuan ni tengah tak ada mood kot nak bercakap. Agak Abang Ali. Dalam tengah perjalanan tu, Abang Ali ni sempat lah kan curi-curi jeling kat seat belakang. Curi-curi tengok perempuan tu. Sebab cantik kan. Abang Ali ni rasa macam tak puas lah bila tengok sekali tau. Boleh tahan juga gatal sebenarnya Abang Ali ni. Tapi setiap kali Abang Ali jeling perempuan ni, setiap kali tu jugalah perempuan ni balas tau dengan senyuman dan jeling manis tu tau. Seolah-olah macam bagi respon yang dia tak kisah tau kalau Abang Ali nak jeling dia. Dia macam menghalalkan lah kalau Abang Ali ni nak jeling-jeling kat dia. Abang Ali ni pun try lah tanya sekali lagi. Kalau perempuan ni bagi respon kan, Abang Ali tanya, dekat kampung Mahmudiah tu, awak nak jemput siapa? tapi kali ni dia jawab tau. Kawan bang. Seronok lah Abang Ali kan bila perempuan tu tiba-tiba bagi respon dekat dia. So Abang Ali ni tanyalah lagi, Kawan lelaki ke kawan perempuan? tapi kali ni perempuan tu diam je tau. Dia tak jawab pun soalan Abang Ali ni. So dalam hati Abang Ali ni, dia pun tertanya-tanya juga, kenapa pula dia tak jawab ni. Kejap jawab, kejap tidak, soal Abang Ali dalam hati dia tau. So Abang Ali ni pun teruskan je lah perjalanan menuju ke destinasi yang perempuan ni cakap tu. 20 minit dah berlalu. Lokasi tempat yang nak dituju tu dah hampir nak sampai tau. So Abang Ali pun tanyalah lagi sekali, Rumah kawan awak tu dekat belah mana? kali ni perempuan tu jawab tau, Abang lalu tepi kubur Mahmudiah tu je bang. Rumah dia tak jauh dari situ. So Abang Ali ni pun turut je apa yang perempuan tu cakap. Dia malas nak tanya soalan lebih-lebih dah. Dia tahu perempuan ni memang susah nak bagi respon. Kalau bab tanya soalan ni mungkin dia tak akan jawab lah. Abang Ali ambil keputusan, dia just diam je. Dia terus je pergi ke mana arah yang perempuan ni cakap tadi lah. Semakin hampir dengan lokasi yang dia nak tuju tu, tiba-tiba bau wangi tadi tu dah bertukar kepada bau setanggi tau. Abang Ali ni dia mula rasa macam pelik dan muskil tau. Datang mana pula kan bau ni kan. Dia pun tanyalah dengan perempuan yang dibawa tu, awak ada bau apa-apa tak? Tapi seperti biasalah, tak ada respon pun. So lagi sekali lah Abang Ali ni pun try lah jeling kan dekat seat belakang. Tapi kali ni korang tahu tak apa yang dia nampak? Dengan tiba-tiba perempuan yang cantik tu berubah jadi seorang nenek tua tau. Berkedut-kedut ni dahi perempuan ni. Kalau tadi rambutnya ikat kemas cantik, kali ni dah serabut dah. Baju dia tu dah lusuh. Lepas tu boleh pula dia jeling Abang Ali ni. Dia jeling Abang Ali, dia senyum. Senyum yang seram tau. Dia bukan senyum-senyum macam biasa-biasa. Dia punya senyum tu senyum seram lah senang cakap. Kalau korang nampak punya senyum macam tu, bukan senyum ikhlas lah senang cakap. So apa lagi? Panik lah Abang Ali kan. Huru-hara jugalah dia buatnya masa tu. So Abang Ali ni punyalah panik dan ketakutan masa tu, sampai dia ni tak tahu nak buat apa-apa. Dia berhenti kereta kat situ jugalah, sambil dia peluk steering kereta dia tu dan tutup mata dia rapat-rapat. Kumat kamit lah mulut Abang Ali ni kan. Dia baca sesuatu, tapi sebenarnya dia pun tak ingat sebenarnya apa yang dia baca, surah apa yang dia sebut. Yang dia tahu memang seram sejuk, macam nak pengsan. Itulah yang Abang Ali cakapkan kat aku. Masa dia tutup mata tu, dia dengar lah suara perempuan tu mengilai-ngilai kat luar kereta. Tapi lepas tu suara tu hilang perlahan-lahan. Masa suara tu hilang perlahan-lahan, Abang Ali ni pun beranikan lah dia buka mata dia perlahan-lahan. Bila dia buka mata, kejut gila, rupa-rupanya dia ni berada betul-betul dekat tengah-tengah kawasan tanah perkuburan Mahmudiah ni tau.
Tak tunggu lama, Abang Ali ni pun terus pecut keluar lah daripada kawasan situ. Dia tak nak lah tunggu lama-lama kat situ kan. Dia nak buat apa tunggu lama-lama kat situ. Tapi Abang Ali ni tak terus balik kat rumah tau. Sebab kat rumah dia ada anak kecil tau. Dia takut lah kalau benda ni masih ngikut dia sampai ke rumah, nanti jadi hal lain pula kan. So dia ambil keputusan untuk pergi ke tempat lepak driver-driver taksi tau, untuk tenangkan diri dia sekejap lah. Sampai kat tempat lepak driver tu, Abang Ali ni pun ceritalah perkara ni kat kawan-kawan driver lain kan. Rupa-rupanya Abang Ali ni bukanlah orang pertama yang dah terkena hal-hal macam ni tau. Ada lagi kawan-kawan lain yang dah kena sama macam Abang Ali ni. Bukan aku cerita pasal kena scam tu tau, kena kes yang menumpang ni. So lepas daripada kes tu, memang Abang Ali ni kalau keluar buat job malam, memang dia tak nak ambil lagi lah penumpang kat kawasan sunyi ni. Okay, senang cakap, dia serik betul lah dengan apa yang berlaku tu. So pengajaran lah buat dia juga kan. Okay, berakhirlah kisah Abang Ali ni. Kisah Abang Ali ni kan sebenarnya mengingatkan aku pada satu kisah yang pernah terjadi kat member aku tau. Cerita ni member aku sendiri yang cerita kat aku. Kalau tak salah aku lebih kurang 5 tahun lepas lah. Cerita ni berlaku masa dia on the way nak balik kerja dari Pasir Gudang, nak ke rumah dia. Rumah dia ni terletak dekat Flat Seri Iskandar, kawasan Bakar Batu tu, kawasan Pasir Pelangi. Kalau korang tahulah, korang boleh google lah kawasan tu. Masa tu member aku ni kebetulan dia kerja shift malam tau. Dia balik kerja dalam pukul 2 pagi. Sebenarnya laluan yang dia lalu ni bukanlah laluan rutin dia. Memandangkan masa tu member sekerja dia ni nak tumpang balik, jadi dia terpaksa lah hantar member dia ni balik dulu. Lepas tu barulah dia boleh balik guna laluan yang jarang dia lalu ni. Disebabkan dia hantar member dia ni, terpaksa lah dia guna laluan ni. Biasanya dia tak lalu pun jalan ni. Tapi laluan ni pun bukanlah sunyi sangat. Memang banyak juga kenderaan lalu lalang. Walaupun jalan tu gelap kan. Lebuh raya kan, highway Pasir Gudang, mana pernah sunyi. Cuma gelap lah. Gelap tu tak dinafikan lah, memang gelap lah highway Pasir Gudang ni. Sedang dia memandu tu, tiba-tiba dari jauh lagi dia ternampak satu kelibat nenek tua tau, sedang tunggu seseorang dekat tepi highway tu, sambil pegang satu beg, macam paper bag lah. Dalam hati dia bertanya tau, kenapa pula lah ada orang tua di tepi jalan malam-malam macam ni. Dia tunggu bas atau teksi agaknya. Tapi dah lewat sangat ni, ada ke public transport malam-malam macam ni? So member aku ni, tiba-tiba perasaan tak sampai hati dia tu muncul tau. Walaupun kereta dia dah terlepas daripada nenek tua tu, tapi dia ambil keputusan untuk patah balik je. Dia nak pergi tanya kat nenek tua tu, yang orang tua tu nak pergi mana. Kalau tak jauh, bolehlah dia tolong hantar kan. Kalau jauh sangat, mungkin dia boleh dropkan orang tua ni dekat bus station yang dekat je. Sebenarnya dia ni mengenangkan dah lewat malam tau sebenarnya. Memang takkan ada bas ataupun teksi pun yang lalu kat situ. Lagipun tepi highway, takut ada orang lain pula yang datang ambil kesempatan kat nenek ni pula kan. Perompak ke, penyamun ke. Orang sekarang ni, diorang peduli apa kan, nenek ke, budak ke, remaja ke. Kalau dia terdesak ni, kalau dia nak samun, dia nak rompak, dia rompak je. Dia tak peduli dah siapa. Okey, sebenarnya member aku ni, dia ni memang jenis orang yang baik hati tau. Kalau ada orang yang minta tolong kat dia, jarang lah dia cakap tidak. Pernah sekali tu, masa tu kereta aku sangkut tepi jalan tau, malam-malam pula tu. Dah tak ada siapa dah aku nak minta tolong, aku pun call lah dia. Berdesup dia sampai. Dia ni jenis yang bila minta tolong tu cepatlah dia bantu. Okey, kita sambung balik kat cerita tadi. Okey, lepas dia patah balik tu, dia masih nampak tau nenek tua tu masih tercegat kat tepi highway tau. Lalu dia berhentilah kan. Dia pun tanya, "Makcik ni nak pergi mana malam-malam ni? Jomlah saya hantarkan." Nenek tu tak jawab apa-apa pun tau. Dia terus je naik kereta, duduk dekat seat belakang. Dah dalam kereta baru dia cakap yang dia ni nak ke Kampung Bakar Batu, rumah anak dia. Kebetulan Kampung Bakar Batu dengan rumah flat member aku ni taklah jauh sangat, sebelah-sebelah je. Tapi kalau jalan kaki, jenuh jugalah nak sampai. Berpeluh jugalah ketiak kan. So member aku ni pun offer lah untuk hantar makcik ni. Kebetulan pun memang dia lalu kat kawasan tu pun. Makcik ni pun senyum je. Dia senyum tanda dia setuju lah, senang cakap. Member aku ni pun dalam hati dia terasa seronok juga dapat bantu orang walaupun dengan usaha dia yang kecil ni. Masa perjalanan nak ke rumah anak makcik ni,
Tak ada apa-apa perkara yang pelik pun berlaku. Semuanya nampak biasa-biasa je. So bila dah sampai ke kampung bakar batu ni, makcik ni minta member aku ni berhentikan dia dekat tepi jalan je tau. Dia bagi tahu kat member aku ni tak perlulah hantar sampai depan rumah, sebab rumah anak dia tu tak jauh pun daripada sempang yang diminta member aku ni berhentikan. Lagipun kawasan rumah anak dia ni depan tu jalan mati. Nanti susah pula lah member aku ni nak keluar balik. Sebab jalan tu pun sempit. So member aku ni ikut je kata makcik ni. Dia pun tak bertanya, dia pun tak menjawab apa-apa pun. Bila makcik tu minta dia berhentikan dekat tepi sempang je, member aku ni pun tak fikir apa-apa pun. So dia just drop je lah makcik tu. So lepas dia hantar makcik tu, so member aku ni pun teruslah balik ke rumah dia. Sampai je kat rumah, member aku ni pun teruslah masuk mandi dulu. Mandi, bersiap-siap lah untuk tidur terus lah. Lepas habis mandi tu, dia dengar orang panggil nama dia daripada bawah blok rumah dia tau. Rumah member aku ni dekat aras 3. Dia pun jengah lah. Sekali dia tengok, makcik tadi yang ditumpangkan tu yang panggil nama dia. Makcik tu bagi tahu yang anak dia tak ada kat rumah. So dia nak tumpang tidur kat rumah member aku ni. Kebetulan ayah member aku ni duduk kat blok yang sama. Cuma rumahnya dekat ground floor. So member aku ni cakap lah kat makcik tu, suruh dia tunggu sekejap kan. Rancangannya dia nak suruh makcik ni tumpang tidur kat rumah mak ayah dia lah, kat tingkat bawah je. Jadi tak payahlah makcik ni nak besar payah panjat tangga ke rumah dia kan, yang kat aras 3 ni. Baru je dia nak ambil phone, nak call ayah dia, tiba-tiba ayah dia yang call dulu. Ayah dia tanyalah kat member aku ni, Kau cakap dengan siapa? Terjerit-jerit malam-malam, dah nak masuk pagi dah ni. So member aku ni pun teruslah bagi tahu ayah dia yang dia sedang berborak dengan satu makcik ni. Dia suruh bapa dia ni buka pintu dan suruh makcik kat bawah tu masuk ke rumah bapa dia, sebab makcik tu nak tumpang tidur. So kejap lagi dia akan turun, dia akan settle lah. Terus ayah dia cakap, Makcik mana ni? Mana ada makcik kat depan tu? Aku dari tadi perhati je dengar kau terpekik cakap sorang-sorang. mendengarkan macam tu, member ni terus jengah balik lah makcik tu. Kalau makcik tu ada lagi kan. Memang betul makcik tu dah tak ada pun. Teruslah member aku ni terfikir tau, kalau betul makcik tu seorang manusia, macam mana dia boleh sampai ke rumah member aku ni dengan begitu cepat kan. Lagipun macam mana dia tahu alamat rumah member aku ni kan. Bila masa pula member aku ni bagi tahu alamat rumah dia, tu berderau tau jantung member aku ni. Bukan jantung member aku ni je, aku yang bercakap pun berderau juga sebenarnya. So dengan apa yang berlaku ni, marah betul tau bini dia masa tu. Sebab member aku ni main tumpangkan orang je. Nasib baiklah tak ada perkara buruk yang berlaku malam tu. Niat member aku ni baik sebenarnya, tapi tak tahulah pula jadi macam ni. Dia pun tak tahu juga yang dia tumpangkan tu bukan manusia. Entah siapalah agaknya kan. Kalau dia tahu, takkanlah dia nak tumpangkan orang tu kan. Betul tak? Macam korang, kalau kau tahu tu hantu, takkanlah kau nak tumpang kat kereta kau kan. Betul tak? Aduh hai. So berakhirlah dua cerita kisah makhluk penumpang yang aku nak sampaikan kat korang malam ni. Okay guys, moral of the story, kalau korang nak tumpangkan orang-orang yang korang tak kenal, lagilah pula malam-malam buta, aku cadangkan lah korang nak ikut, korang ikut lah. Kalau korang tak nak ikut lah, lebih baik pun korang ikut lah tak perlulah susah-susah. Tak perlulah korang buat macam tu. Bukanlah maksudnya tak perlu tolong orang. Kadang-kadang kalau kita fikirkan balik macam tak logik tau bila ada orang yang nak tunggu bas atau teksi dekat tempat sunyi malam-malam. Ada dua jenis je yang buat perkara-perkara macam ni, yang boleh tunggu kat tempat sunyi di waktu lewat-lewat malam ni. Kalau dia bukan hantu, biasanya dia penyamun atau perompak. So berhati-hatilah. Kadang-kadang ni kita ni memanglah berniat baik kan, nak tolong orang, tapi takutlah niat baik kita ni dibalas dengan kejahatan tau, ataupun kejahilan manusia tu sendiri. So renung-renungkanlah cakap aku ni guys. So sampai di sini je malam mistik kali ni. Seperti biasa guys, korang dah tahu kan apa yang aku akan cakap kan. Okey, tak apa, aku teruskan juga apa yang aku nak cakap ni. Seperti biasa, jangan lupa guys, yang mana belum subscribe channel aku tu, rajin-rajinkanlah jari tu, picit tombol subscribe tu, jangan lupa picit sekali butang loceng tu,
supaya korang boleh menerima notifikasi cerita aku yang akan datang. Percuma je guys, gratis. Semoga kita dapat berjumpa lagi di malam mistik akan datang. Okay, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mistik.